Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu dalam satu perbincangan berkaitan dengan tafsir dan tadabbur ayat al-wasaya al-ashr, wasiat yang 10 yang terkandung dalam surah Al-An'am. Kita biasanya sebut al-wasaya al-ashr atau kita panggil sebagai ayat al-wasaya al-muhkamat atau dipanggil sebagai al-muhkamat. Ia merujuk kepada ayat 151, iaitu pesanan-pesanan yang terkandung dalam ayat 151, 152 dan 153 daripada surah Al-An'am. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita tengok 3 ayat ini. Dalam ayat pertama, ayat 151 mengandungi 5 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 152 mengandungi 4 wasiat Allah Subhanahu wa taala, dan ayat 153 mengandungi 1 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud wasiat di sini adalah hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala detailkan dalam surah ini, iaitu terdapat 5 hukum, 5 perkara utama dalam agama. 10 pesanan ini terkandung dalam semua syariat. Sebab itu kalau kita lihat, ada sebahagian daripada penulisan di dunia akademik yang membandingkan antara 10 pesanan yang terdapat dalam surah Al-An'am dengan 10 pesanan yang terdapat dalam kitab Injil atau yang pada kitab Bible yang masih ada, kerana ada beberapa persamaan. Ayat ini dinamakan sebagai al-wasaya al-ashr, pesanan yang 10 pesanan, atau dikenali juga sebagai al-muhkamat. Itu ayat-ayat al-muhkamat, dinamakan sebagai al-muhkamat. Al-muhkam itu lawan kepada mutasyabih, kerana pesanan-pesanan ini adalah pesanan-pesanan yang tidak dinasahkan. Pesanan ini yang dipesan kepada seluruh manusia daripada awal manusia syariat sehinggalah syariat Nabi SAW. Ini menurut pandangan sebagian daripada ulama. Jadi hukum hakam yang disebutkan di sini merupakan hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia sepanjang zaman. Dan ayat ini dinamakan sebagai muhkamat, ataupun pesanan ini sebagai muhkamat kerana pesanan ini adalah pesanan awal atau usul terhadap segala jenis larangan-larangan Allah yang datang selepasnya. Okey.
surah ini, itu Suratul An'am, merupakan satu-satunya surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan ayat yang panjang dan diturunkan secara sekaligus. Suratul An'am surah Makkiyah, diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, dan kebanyakan ayat-ayat Makkah ayatnya pendek. Kebanyakan surah-surah Makkiyah ayatnya pendek, dan tajuk yang dibincangkan dalam ayat-ayat Makkiyah berkisar tentang beriman dengan Allah, kebiasaannya beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dan berkaitan dengan Allah lah sebagai Tuhan yang menetapkan hukum. Ini pada kebiasaan ayat-ayat surah Makkiyah. Namun ada perkara baru yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-An'am. Pertama, Allah turunkan surah ini membincangkan tentang hukum hakam secara detail, secara tafsir. Bukan sahaja berkaitan dengan akidah, bukan sahaja berkaitan dengan beriman terhadap perkara ghaib dan hari akhirat, bukan sahaja berkaitan dengan penegasan bahawa Allah lah yang menetapkan hukum hakam atau Allah sebagai syariah. Namun dalam surah ini Allah menyebutkan beberapa hukum hakam berkaitan dengan timbangan, berkaitan dengan berkata jujur dan sebagainya. Kemudian dalam surah ini juga Allah turunkan surah yang panjang, Suratul An'am. Allah turunkan sekaligus, dan sini merupakan titik perubahan mukadimah kepada surah-surah mukadimah kepada surah-surah Madaniyah. Maaf ya. Dan kalau lihat pada surah Al-An'am, ianya mirip kepada bentuk surah-surah Madaniyah. Mirip pada bentuk surah-surah Madaniyah. Jadi, ayat yang panjang ini Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu surah yang panjang mengandungi jumlah ayat 165 ayat. Allah turunkan sekaligus ayat-ayat surah Al-An'am. Maaf tuan-tuan, saya ada sedikit terpatah ini. Maaf yang tergangguan. Jadi ayat ni bila turunkan dengan jumlah ayat yang begitu panjang, 165 ayat diturunkan sekaligus, dan Nabi SAW mendengarkannya dengan tenang. Kemudian Nabi SAW mampu mengulangi bacaan Jibril keseluruhannya sebanyak 165 ayat. Dan ini merupakan jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW ketika pada peringkat awal dahulu bila Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi akan bersegera cuba nak ingat. Nabi akan baca ikut Jibril dengan bila Jibril baca, Nabi akan cepat-cepat nak ikut. Nabi takut apa yang Jibril sampaikan itu Nabi lupa.
Kemudian Allah turunkan dalam surah ayat Qiyamah, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan cepatkan lidah untuk bersegera nak ikut bacaan Jibril. Allah kata inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya Quran ni kami jamin kamu akan hafal, kamu akan mudah untuk membacanya. Dan Allah kata fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami bacakan ayat tersebut baru kamu ikut. Thumma inna alaina bayana. Kemudian kami bertanggungjawab untuk menerangkan tentang isi kandungan maknanya. Ini yang Allah jamin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktikalnya bila ketika diturunkan suratul An'am. Suratul An'am Allah turunkan dengan jumlah yang begitu panjang, Nabi hafal, Nabi ulang dan Nabi baca dengan tenang. Dan dalam suratul An'am juga Allah turunkan berbagai hukum hakam dan inilah bentuk perubahan daripada zaman penurunan ayat-ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah. Dalam ayat 151 yang kita bincangkan ini mengandungi 10 wasiat atau 10 hukum hakam yang Nabi SAW bacakan terhadap orang Makkah atau Quraisy Makkah, yang mana masyarakat Arab Quraisy Makkah ketika itu mereka telah melakukan satu jenayah dalam ilmu, iaitu mereka mengharamkan suatu perkara yang dengan kehendak mereka, menghalalkan suatu hukum hakam dengan kehendak mereka. Mereka lakukan perubahan terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Perubahan-perubahan ini mereka lakukan atas nama agama, dan seolah-olah itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya peraturan berkaitan dengan binatang ternakan dan berkaitan dengan zakat atau sedekah, harta dan sebagainya yang dibincangkan surah Al-An'am. Oleh kerana mereka terlalu banyak mengubah agama Allah, menghalalkan dan mengharamkan suatu perkara dengan tiada panduan daripada syarak dan semuanya dilakukan dengan kehendak mereka, maka Allah turunkan ayat ini. Apakah ayat ini? Kita baca ayat 151. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mari aku bacakan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, apa yang Tuhan kalian haramkan ke atas kalian. Itu kalian sudah banyak buat hukum halal haram. Sini biar aku bacakan apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kepada kalian sebenarnya. Allah tusyriku bihi syai'a. Ini pesanan pertama. Hendaklah kamu tidak syirikkan Allah dengan sesuatu. Semua pesanan ini kita akan bincangkan satu persatu selepas ini insya-Allah. Pesanan pertama, Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Pesanan kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian melakukan ihsan terhadap kedua ibu bapa kalian. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian kerana kemiskinan. Kami yang memberi rezeki pada kalian dan pada mereka. Pesanan yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan jangan dekati perkara-perkara yang keji sama ada yang zahir atau yang tersembunyi. Pesanan kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kamu membunuh mana-mana jiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kecuali dengan hak dan kebenaran. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Inilah dia
pesanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian agar kalian berakal. Agar kalian berakal. Ini 5 pesanan yang pertama. Kemudian Allah sambung pada ayat seterusnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Yang keenam, dan jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, sehinggalah anak itu balik atau memiliki kematangan pemikiran. Pesanan yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Hendaklah kalian sempurnakan ukuran takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak beratkan kalian suatu perkara kecuali apa yang kalian mampu laksanakan. Pesanan yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kalian berkata-kata, hendaklah berlaku adil walaupun berkaitan dengan walaupun ada hubung kait dengan kekeluargaan. Pesanan yang ke-9, wa bi'ahdillahi aufu. Hendaklah kalian tunaikan segala perjanjian kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di 4 pesanan pada ayat yang kedua campur dengan yang ke ayat pertama, 5 pesanan. Dan Allah tutup pesanan pada ayat kedua dengan ayat dzalikum wasaqu bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah pesanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian agar kalian beringat. Ayat pertama agar kalian berakal, ayat kedua agar kalian beringat atau mengambil pengajaran. Dan pesanan yang terakhir yang terkandung pada ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Dan sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, hendaklah kalian ikutinya, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, maka jalan itu akan memecah belahkan kalian, mencerai-beraikan kalian daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Inilah dia pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini yang akan kita bincangkan dalam pertemuan kita pada pagi ini bismillah. Di dalam ayat ini ada 10 pesanan, dan pesanan inilah yang dinamakan sebagai al-wasaya al-ashar, iaitu pesanan yang ke-10, dan pesanan ini juga dinamakan sebagai al-muhkamat oleh Ibnu Abbas, iaitu pesanan yang terkandung dalam semua syariat dan pesanan yang tidak dimansuhkan dalam mana-mana syariat, ianya kekal sampai bila-bila. Okey, mari kita lihat ayat yang pertama. Allah sebut, Qul, katakan wahai Muhammad. Yang Allah Subhanahu tunjukkan adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimah qul mengisyaratkan beberapa perkara. Pertama, mengisyaratkan amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala perkataan yang Nabi dengar daripada Jibril alaihissalam, termasuk kalimah qul, iaitu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi ketika sampaikan Nabi dengar ayat, Jibril berkata kepada Nabi, qul. Nabi pun ulang balik kalimah tersebut, qul. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi Nabi ulang balik kalimah qul, mengisyaratkan Nabi SAW tidak menyembunyikan sebarang ilmu. Semua yang beliau dengar daripada Jibril, semua yang bagi dia dengar daripada Jibril, Nabi sampaikan kepada manusia, dan tidak ada sepatah kalimah pun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW.
Itu pertama. Yang kedua, kalimah qul menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah, yang mentaati segala kehendaknya. Dan Nabi, bila dikatakan Nabi sebagai seorang yang musyarri', bukan bererti Nabi menurunkan syariat atau menyatakan hukum itu daripada kehendak Nabi SAW. Apa yang Nabi ajarkan semuanya merupakan wahyu, apa yang Nabi sampaikan semuanya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah yang suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad. Ta'alau. Ta'alau artinya mari. Berasal daripada kalimah ta'ala. Ta'al, maksudnya kalau orang kita berada di tempat yang tinggi, mari ke atas. Asalnya mari ke atas. Dan orang yang memanggil berada di tempat yang berada di bahagian yang di tempat yang tinggi, memanggil orang di bawah untuk naik atas. Ta'alau, mari naik ke atas. Namun kalimah ta'al ini diguna pakai akhirnya untuk merujuk kepada panggilan seseorang untuk datang. Tidak kira naik ke atas atau ke arah mana, yang penting maknanya datang. Namun uslub bahasa itu menunjukkan bahawa ta'alau itu bermakna mari naik ke atas. Ta'alau, mari ke sini. Apa yang terkandung pada kalimah ini? Dalam ilmu dakwah disebutkan bahawa dalam uslub yang disebut, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uslubul mukhalatah wal indimaj. Dalam dakwah tugas kita adalah memanggil manusia. Kita perlu adanya uslub al-mukhalatah. Kita duduk bersama dengan manusia. Wal indimaj, duduk dan bersama dengan mereka. Lal muqata'ah wal ghilzah. Bukan kita pulaukan dan kita buang mereka. Secara umumnya ilmu dakwah itu ilmu memanggil manusia. Sebab itu ilmu dakwah berbeza dengan ilmu akidah dari segi uslub. Ilmu akidah membincangkan tentang prinsip dan kepercayaan kita. Ilmu akidah konsepnya, kaedahnya tegas dan keras. Suatu ayat akidah seperti ayat qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tatkala orang kafir nak berbincang tentang urusan akidah, nak bertolak ansur, nak minta Nabi bertolak ansur, sehingga mereka nak Mekah itu dijadikan sebagai pusat multiple pusat kepelbagaian agama. Jadi setahun mereka sembah Allah Subhanahu wa taala, setahun mereka sembah kembali berhala. Begitu ingin lakukan perbincangan dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi perlu tegaskan keyakinan yang ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ilmu akidah kita tegas. Kita dari segi pendirian, dari segi kefahaman, dari segi ilmu kita perlu tegas dan keras. Namun ketika kita berdepan dengan masyarakat, kita perlu menggunakan kaedah penyampaian yang diajarkan Al-Quran dalam ilmu dakwah. Di sini adanya uslub dipanggil uslubul mukhalatah wal indimaj. Allah ajarkan uslub untuk kita berdialog, duduk bersama dan berbincang. Sebab itu bila orang kafir telah melakukan pelbagai perubahan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ceritakan dalam surah Al-An'am pada ayat-ayat sebelumnya. Banyak sangat syariat-syariat yang direka oleh kaum musyrikin dan mereka mendakwa itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka uslub yang Nabi kata, Nabi bukan buang mereka, Nabi bukan tinggalkan mereka atau Nabi putuskan hubungan dengan mereka. Dalam bab dakwah, walaupun secara i'tiqad, untuk jaga dakwah kita secara i'tiqadnya, Nabi yakin mereka ini golongan yang sesat dan mereka perlu dijauhkan daripada hati kita. Namun dari segi dakwah, Nabi panggil ta'alau, mari sini. Mari sini. Mari sini, kul ta'alau. Uslub ta'alau ini
adalah uslub dakwah yang dinamakan sebagai uslubul mukhalatah wal indimash. Dalam kalimat ta'alau ada beberapa makna yang boleh difahami. Ada beberapa makna dan keadaan yang difahami dengan uslub kalimah ta'alau. Pertama, menunjukkan bahawa golongan yang diseru ini iaitu kaum musyrikin, secara spesifiknya ayat ini Allah turunkan untuk menyeru dan menerangkan hukum hakam kepada kaum musyrikin, namun pengajarannya dan juga isi kandungannya sesuai untuk diamalkan oleh semua kerana hukum Allah adalah satu. Cuma dari segi konteks kisah ini Nabi baca kepada kaum musyrikin yang telah menghalalkan sesuatu hukum dengan kehendak mereka dan mengharamkan sesuatu perkara dengan kehendak mereka. Jadi di sini bila Allah kata ta'ala artinya apa? Mengisyaratkan bahawa mereka telah jauh daripada kebenaran. Maka perlu dipanggil untuk didekatkan. Keadaan mereka berada dalam syirik dan mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang mereka sangat jauh daripada hidayah. Maka mereka perlu diseru, dipanggil untuk dekatkan mereka. Ta'alau. Yang kedua, dalam kalimah ta'alau mengisyaratkan bahawa orang yang akan mendapat manfaat daripada seruan dakwah hanyalah orang-orang yang datang atau orang yang sedia mendengar. Mana dalam dakwah, bila kita sampaikan seruan, kita akan temukan dua jenis manusia. Satu, golongan yang mu'ridin, yang memang tak nak dengar langsung. Kalau dia tak nak dengar, macam mana kita nak fahamkan dia? Jadi golongan yang akan mendapat manfaat daripada dakwah adalah golongan yang sedia datang mendengar. Walaupun berbeza pandangan, berbeza akidah dan sebagainya, namun orang yang sedia mendengar dan berbincang ini, mereka ini akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau berlaku perbezaan pandangan antara satu sama lain, kita berbeza, ada pandangan kita, kawan kita ada pandangan berbeza dan sebagainya, uslub yang digunakan pakai bukan kita putuskan tali silaturahim, malah kita gunakan uslub ta'alau, mari sini kita berbincang. Ta'alau. Jadi hidayah ini hanya bermanfaat untuk orang-orang yang sedia datang dan mendengar. Kalimah ta'alau juga mengisyaratkan bahawa tingginya kedudukan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Di mana dengan makna saya sebutkan awal tadi, ta'alau berarti datang ke atas. Datang ke atas, naik ke atas. Kerana apa yang disampaikan oleh Rasulullah, iaitu ayat-ayat Allah ini merupakan kalam yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka hai kaum musyrikin, mari angkatkan kedudukan kamu daripada tempat yang kamu ada sekarang dengan mendengar kalam yang mulia. Sebab tu perkara yang baik, perkara yang mulia merupakan perkara yang tinggi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manakala perkara maksiat, bid'ah dan juga sebagainya merupakan perkara yang rendah. Wa qad khaba man dassaha. Dassaha artinya telah rugilah orang-orang yang menanam atau menjatuhkan satu perkara ke tempat yang bawah. Allah berfirman dalam ayat Al-Qul, katakan wahai Muhammad, ta'alau atlu. Atlu artinya aku bacakan. Aku bacakan di sini artinya Nabi SAW baca apa yang didengar oleh baginda SAW daripada Jibril AS. Jadi kalimah atlu sama dengan kalimah aqra'u, ianya boleh digunakan pakai untuk orang yang membaca daripada tulisan, boleh juga digunakan pakai dua kalimah ini atlu dan aqra'u kepada orang yang tidak membaca, tidak menulis seperti Nabi SAW, namun mengulang kembali apa yang didengar. Jadi, Nabi kata kul wahai, Allah kata kul, katakan wahai Muhammad, atlu ma ta'alau, mari sini, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang Tuhan
kalian haramkan ke atas kalian sebenar. Jadi kalimah atlu artinya Nabi SAW bacakan kembali undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nabi-nabi sebelumnya, dan ianya merupakan undang-undang yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu merupakan Nabi terakhir. Kalimah atlu, aku bacakan, atlu ma harrama rabbukum alaikum, dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa termakbulnya doa Ibrahim AS, iaitu Ibrahim ketika meninggalkan kampung Makkah Al-Mukarramah bersama dengan isteri dan anaknya. Ibrahim kata, Rabbana wab'ats fihim rasula, ya Allah, ya Tuhanku, utuskan, wahai Rabb kami, wab'ats fihim rasulan minhum, utuskan seorang rasul dari kalangan mereka di tanah ini, yatlu alaihim ayatihi, yang akan membacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Jadi kalimah yatlu di sini merupakan berkata qul ta'alu atlu, ini merupakan isyarat kepada mustajabnya doa Nabi Ibrahim AS, walaupun jumlah jaraknya yang jauh. Nabi Ibrahim, jarak antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad sangat jauh, namun doa orang saleh Allah akan makbulkan walau sejarak jauh macam mana sekalipun. Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh isti'jal dalam berdoa. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan memakbulkannya. Bila adakah waktu kita hidup atau waktu kita dah meninggal atau berlalunya beberapa generasi, doa kita Allah akan makbulkan. Allah tahu di mana kau nak letakkan. Seperti doa Ibrahim AS, Allah makbulkan ketika Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, merupakan Nabi terakhir. Namun itulah doa yang sangat agung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini, sebelum kita masuk satu persatu berkaitan dengan wasiat, mengisyaratkan bahawa orang-orang kafir, dalam masalah kita belajar dalam bab usul fiqh, ada perbincangan bab khilaf pada bab mukhatabatul kuffar bi furu'i syariah. Adakah orang kafir itu Allah meminta mereka untuk mengamalkan syariat-syariat Islam secara terperinci? Adakah orang kafir itu diwajibkan ke atas mereka mengamalkan syariat-syariat terperinci, seperti solat, puasa, zakat, haji, dan juga seperti dalam adil dalam timbangan, berkata-kata benar, tidak menipu orang lain, tak makan harta anak yatim dan sebagainya. Adakah orang-orang kafir diwajibkan melakukan perkara demikian, ataupun hukum Allah tuju pada mereka? Ada dua pandangan. Pandangan pertama, mereka kata orang kafir hanya diperintahkan untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucap kalimah la ilaha illallah. Setelah dia jadi Islam, baru kita sampaikan hukum-hukum furu' syariah berkaitan dengan solat, zakat, puasa dan sebagainya. Pandangan yang kedua, mereka mengatakan bahawa orang kafir daripada awal lagi memang diperintahkan untuk mereka solat, cuma mereka tak nak solat. Dan kalau mereka nak solat, mereka perlu sucikan diri mereka, sucikan akidah mereka dengan mengucap la ilaha illallah, dan sucikan diri mereka dengan berwudu. Okey. Jadi soalannya, adakah orang kafir Allah wajibkan untuk mereka furu' syariah? Bagi pandangan yang kata ya, ayat ini mereka jadikan sebagai hujah. Itu ayat ini mengandungi 10 pesanan. Dalam 10 pesanan bukan semua perkara yang usul, malah ada dikata semuanya usul, tapi bukan semua itu sebagai perkara yang umum, tapi ada perkara yang mufassal yang Allah terangkan secara detail hukum hakamnya. Okey. Sebagaimana ayat yang lain digunakan hujah oleh golongan yang mengatakan bahawa orang kafir itu dikhitabkan pada mereka furu' syariah. Ayat surah Al-Muddathir, bila Allah ceritakan tentang ahli neraka, Allah tanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan dalam neraka saqar? Itu orang kafir. Orang kafir jawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tak solat, wa lam nakum nut'imul miskin, kami tak bagi orang miskin makan,
Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami pun ikut serta orang-orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sehingga kami mati, kami berada di atas perkara demikian. Jadi ayat ini jelas ulama ijma' bahawa ayat ini memang turunkan kepada orang kafir. Tapi orang kafir dalam neraka, mereka ditanyakan pada mereka, kenapa kalian dimasukkan dalam neraka? Mereka jawab, kami tak solat, kami tidak bagi makan, tidak sedekah, kami menghina Islam, kami dustakan hari kiamat, sehingga kami mati. Begitulah keadaan kami. Jadi menunjukkan bahawa orang kafir juga sebenarnya diperintahkan untuk solat, cuma mereka tak nak solat. Kalau mereka nak solat, mereka mesti sucikan akidah mereka dan sucikan diri mereka daripada hadas. Masuk Islam dan wudu, masuk Islam, mandi, wudu, baru boleh dibolehkan solat. Namun pada asalnya hukum hakam syariat itu secara detail yang Allah perintahkan juga diwajibkan ke atas orang kafir. Namun amalan mereka tak akan sah selagi mereka tidak mengucap kalimah la ilaha illallah, untuk bersihkan akidah mereka. Dan sekiranya amalan itu yang mewajibkan wudu, mereka juga wajib belajar mengambil wudu atau mengangkat hadas. Allah kata, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan apa yang Tuhanku haramkan ke atas kalian. Kalimah rabbukum mengisyaratkan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang menghalalkan, yang mengharamkan, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang mensyariatkan, Tuhan yang melarang. Semuanya kalimah Rabb ini menunjukkan bahawa sifat Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, Rabb kepada kita, dan tidak ada yang lain yang layak disembah, dan tak ada yang lain yang boleh disebabkan dengan rububiyah. Allah berkata, ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum. Hukum halal dan haram itu adalah datang daripada Rabb, Allah sebagai Tuhan yang mentadbir alam ini. Harrama rabbukum alaikum. Allah gunakan kalimah harrama rabbukum alaikum. Dalam surah Al-Isra, dalam ayat yang lain, lebih kurang isi kandungannya dengan ayat ini. Allah kata, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah dah tetapkan bahawa hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sembah yang lain, hendaklah kalian melakukan kebaikan. Ayat ini lebih kurang sama. Cuma dalam ayat surah Al-An'am, Allah gunakan kalimah harrama rabbukum alaikum. Dalam itu Allah mengharamkan ke atas kalian. Dalam surah Al-Isra, Allah gunakan kalimah wa qadara rabbuka. Kenapa? Sebab ayat wa qadara rabbuka, Allah bercakap tentang, Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW dan orang beriman. Jadi Allah gunakan, Allah telah menetapkan, Allah inilah hukum Allah, inilah ketetapan Allah. Namun ketika Allah SWT cerita tentang orang kafir, Allah ceritakan ini yang Allah haramkan. Okey, ini adalah mukaddimah yang ada pentingnya untuk kita tahu berkaitan dengan ayat ini. Dan ada satu perkara lagi, Allah kata harrama dengan wazan fa'ala, menunjukkan bahawa pengharaman suatu hukum itu adalah berperingkat-peringkat. Dan 10 hukum yang Allah terangkan di sini merupakan pensyariatan yang awal. Tidak bererti ini sahaja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Namun ketika ayat diturunkan, memang 10 hukum ini yang Allah mula-mula sekali tetapkan kepada umat Islam untuk mengamalkannya. Itu tetapkan untuk manusia untuk mengamalkannya. Okey, saran pertama, Allah kata alla tusyriku bihi syai'a. Jangan syirikkan Allah. Dan ini satu pesanan yang sangat penting. Kita duduk di mana sekalipun, berada dalam masyarakat mana sekalipun, jangan biarkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita ada orang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Dan dosa syirik, dosa yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah SWT haramkan syirik dalam segala bentuk. Allah SWT kata, "Alla tusyriku bihi syai'a." Jangan kalian syirikkan Allah dengan satu perkara pun. Satu benda pun, sikit pun tak boleh syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang uslub yang digunakan pakai di sini adalah uslub nakirah fi siyaqin nahi. Allah Subhanahu Wa Taala kata bihi syai'a. Kalimah syai'a, kalimah nakirah, tidak ada alif lam, berada dalam keadaan nahi, la tusyriku bihi. Jadi dalam usul bahasa Arab, bila Allah gunakan, bila orang dengar la tusyriku bihi syai'a, alla tusyriku bihi syai'a, artinya kalian tak boleh syirikkan Allah sikit pun. Kerana nakirah fi siyaqin nahi yufidul umum. Yufidul umum artinya keumuman. Semua syirik, syirik jenis apa sekalipun tak boleh kalian lakukan. Syirik kecil, syirik besar, syirik tersembunyi, syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma' wa sifat, dan sama ada syirik yang sedikit, syirik yang banyak dan sebagainya. Asalkan nama syirik, jangan buat. Dan ini pesanan Allah yang pertama. Jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pesanan Allah yang pertama ini, dan kita tahu bahawa ayat surah Al-An'am adalah ayat yang antara yang paling awal syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada pesanan Allah kepada umat ini, maka hendaklah semua pendakwah memulakan dakwah mereka dengan dakwah ini, itu dakwah tauhid. Ajak manusia sembah Allah dan tinggalkan yang lain. Hanya Allah yang layak disembah, yang lain tidak layak disembah. Hanya Allah yang kita meminta pertolongan padanya, tidak pada yang lain. Dan ini satu kewajipan terhadap seluruh umat untuk ditegakkan dalam diri mereka, dalam keluarga mereka, dalam masyarakat mereka, iaitu jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk pada wasiat yang kedua, berada faktor masa. Wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berlaku baik terhadap kedua ibu bapa. Berlaku baik, ihsana. Tak disebutkan di sini, tak disebut sini la wala ta'uqul walidain, dan jangan kalian derhaka kepada kedua ibu bapa. Allah tak sebut kalimah derhaka. Allah sebut hendaklah kalian lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya terhadap ibu bapa kalian. Allah tak sebut Allah tak sebut la ta'uqul walidain. Jangan kalian berdurhaka dengan kedua ibu bapa. Kenapa? Di ayat ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan ihsan tadi? Allah kata wabil walidain ihsana, buat baik dengan kedua bapa. Allah tak kata jangan derhaka, sedangkan ayat yang ditemukan dalam pesanan yang semuanya jangan. Jangan syirikkan Allah, jangan kalian membunuh anak dan sebagainya, semuanya jangan. Kecuali beberapa wasiat. Tapi dalam bab melakukan kebaikan terhadap ibu bapa, Allah tak larang, tapi Allah perintahkan. Sedangkan tajuk asal ayat ni, Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari aku bacakan suatu perkara yang sesuatu yang Allah haramkan. Sedangkan di sini ada perintah. Perintah Allah untuk berlaku baik terhadap ibu bapa. Sepatutnya lebih tepat ikut uslub kita, kerana larangan Allah, kita kata jangan derhaka. Namun kenapa Allah tak sebut begitu? Kerana untuk hubungan kita dengan ibu bapa kita hanya ada satu cara, iaitu berbuat baik dengan mereka. Tak ada ruang untuk kita buat kejahatan terhadap mereka. Walaupun mereka melakukan kesalahan yang besar macam sekalipun, takkan sampai tahap mereka paksa anak melakukan syirik. Ini dosa yang besar. Okay. Walaupun kedua ibu bapa atau salah seorang daripada mereka memaksa anaknya, mereka jahat dan memaksa anaknya melakukan kejahatan. Contoh, ibu bapanya melakukan syirik dan paksa anak untuk ikut serta melakukan syirik, sampai tahap begitu sekalipun kita tak boleh buat jahat dengan mereka. Tetap kita gunakan prinsip yang asal, apa yang mereka perintahkan daripada perkara yang bercanggah syarak kita tak lakukan, namun tetap kita kena hidup bersama.
Allah kata dalam surah Luqman, wa in jahadaka, dan kalau mereka berdua paksa kamu ala an tusyrika bi, untuk aku mensyirikkan Allah Subhanahu, untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mana fala tuti'huma wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, bila mereka paksa kamu buat syirik, yang suatu syirik itu merupakan perkara yang mereka tak ada ilmu tentangnya, Allah kata fala tuti'huma, jangan taat mereka berdua, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kalian bersahabat dengan mereka berdua dengan baik di dunia ini. Allah tak suruh kita tinggalkan. Jadi kalau mak ayah, sejahat-jahat mak ayah macam mana sekalipun, tidak amalkan hukum syariat, atau melakukan perkara yang Allah haramkan, melakukan dosa, dan tak dosa lebih berat daripada syirik. Dia dah buat dosa yang besar dan dipaksa nak buat dosa yang besar, Allah kata jangan taat. Namun dalam bab kebaikan, dalam bab dunia, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kalian bersahabat dengan mereka berdua dengan cara yang terbaik selagi di dunia ini. Jadi di sini menunjukkan bahawa besarnya hak kedua ibu bapa, dan kedua ibu bapa dalam nas mana sekalipun tidak ada ruang dan alasan untuk kita katakan bahawa kita boleh tidak hormat atau kita boleh biarkan ayah kita. Tak. Semua nas menunjukkan bahawa dengan mak ayah prinsipnya bukanlah jangan derhaka, prinsipnya buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebab tu kalimah ihsan kat sini disebutkan dengan masdar, wabil walidaini ihsana, dengan kalimah masdar dan mutlak. Tak disebutkan ihsan untuk apa? Buat baik kat mana? Tak sebut pakai baju baru ke, belikan baju baru, tak sebut beli mangkuk baru tiap-tiap bulan Ramadan, tak disebut. Kenapa? Liyashmal kullu anwa'il ihsan, agar segala jenis pintu kebaikan itu boleh dilakukan terhadap mak ayah sendiri. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk berdakwah kepada seluruh manusia, mak ayah kita lah yang mula-mula sekali. Allah perintahkan untuk kita berbaik dengan manusia, mak ayahlah yang kita berbaik sekali. Allah perintahkan untuk kita bantu manusia, mak ayahlah yang paling awal untuk mendapat bantuan daripada anaknya, dan seterusnya. Ini adalah maksud ayat wabil walidaini ihsana. Kita temukan dalam Al-Quranul Karim sering diletakkan nama Allah, iaitu mentauhidkan Allah dekat dengan berbuat ini apa. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam hubungan kita secara vertikal, yang paling kita perlu pelihara adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita sesama manusia, orang yang paling besar haknya ke atas kita adalah ibu kita sendiri, ibu bapa kita sendiri. Sebab itu kalau Allah sebutkan berkaitan dengan larangan syirik atau dengan hak Allah, Allah akan sebutkan hak kedua ibu bapa. Sama ada dalam ayat ini, dalam ayat ini yang kita baca sekarang, ataupun dalam ayat surah Al-An'am, yang ayat surah satu lagi sekali surah Al-An'am, ataupun ayat surah Al-Isra satu lagi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dulu Allah sebutkan tentang jangan syirikkan Allah atau sembahlah Allah dan berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Jadi kita dapat dua pesanan sekarang. Dapat dua pesanan. Pesanan ketiga pesanan Allah, iaitu kita kalau nak amalkan dia dulu. Jangan syirikkan Allah atau beribadahlah kepada Allah. Bila Allah kata janganlah syirikkan Allah, semua ayat berkaitan dengan perintah untuk meninggalkan satu perkara, dan perintah untuk melakukan sebaliknya. Bila Allah larang kita buat syirik, artinya Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pesanan yang ketiga. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan jangan kalian bunuh anak kalian kerana kemiskinan. Min imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian kerana kemiskinan. Kita akan nampak dalam ayat ini, ianya mirip dengan ayat dalam suratul Isra.
Ayat ni kata wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian kerana kemiskinan. Imlaq ni kemiskinan. Mulaq atau mulqah, iaitu batu yang licin yang dibuang. Batu-batu yang dibuang, batu-batu licin yang dibuang itu tak ada apa-apa. Orang yang tak ada harta hanya tinggal batu sahaja. Padahal dia hanya memiliki batu. Iaitu dia tak ada apa-apa harta. Batu pun batu yang memang ada di jalanan. Itu sahaja yang mereka ada. Sebab kalimah itu betul imlaq digunakan pakai untuk merujuk kepada orang-orang miskin. Walaupun pada asalnya ianya adalah nama batu. Okey. Allah kata jangan bunuh anak kamu min imlaq disebabkan kamu miskin. Jangan bunuh anak disebabkan kamu miskin. Dalam ayat yang lain, Allah kata wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Surah Isra. Jangan ayat 31 Islamnya. Jangan kamu bunuh anak kalian kerana takutkan kemiskinan. Ini ada dua orang bunuh. Satu memang orang miskin yang akan bunuh anak mereka dalam jahiliah. Yang kedua, orang miskin yang belum lagi jatuh miskin. Orang biasa yang takut jatuh miskin kerana memiliki anak-anak. Jadi Allah Subhanahu Taala menegur kedua-dua kumpulan ini. Pertama, yang bunuh anak kerana kemiskinan, dan yang kedua, yang bunuh anak mereka sendiri. Ini adat jahiliah yang tanam anak dan sebagainya kerana takutkan kemiskinan. Kenapa mereka takut? Mereka takut kalau mereka ada anak perempuan ataupun ada anak tertentu, anak-anak lelaki, mereka takut kalau mereka miskin, nanti anak tadi terpaksa menjual harga diri mereka. Itu dengan melacurkan diri. Sebab tu oleh kerana mereka risau, kalau mereka ni miskin, anak mereka akan terpaksa melacur. Awal-awal lagi mereka telah bunuh anak mereka sendiri. Ini adalah adat jahiliah yang Allah tegur. Allah kata wala taqtulu wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian bunuh anak kalian kerana kemiskinan. Jadi kemiskinan dalam surah Isra ini memang mereka dah miskin. Ayat ini juga pada orang yang memang dah miskin. Manakala dalam ayat surah Isra khasyata imlaq, artinya kemiskinan belum berlaku, cuma mereka ada kerisauan, takut kalau mereka jatuh miskin. Kedua-dua alasan, sama ada takut kemiskinan atau telah berlaku kemiskinan, tidak dibenarkan untuk kita membunuh anak. Tidak dibenarkan untuk kita membunuh anak atas alasan kemiskinan. Alasan kemiskinan, sama ada takut kemiskinan atau telah berlaku kemiskinan. Kedua-duanya tak dibenarkan untuk kita bunuh atau untuk siapa-siapa membunuh anak mereka. Okey. Oleh kerana kalimah dalam ayat ini min imlaq, kerana jangan bunuh anak kamu kerana kemiskinan. Maksud kemiskinan dah berlaku, maka Allah Subhanahu wa taala sebut selepas itu nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki pada kamu. Okay. Allah kata jangan bunuh anak. Rezeki takut rezeki Allah. Kamu sendiri, aku yang bagi rezeki kamu. Aku sendiri yang berikan rezeki kamu, narzuqukum wa iyyahum, dan anak-anak kamu pun aku yang bagi rezeki. Kenapa kamu nak bunuh mereka dan takutkan urusan rezeki? Itu ayat min imlaq, iaitu ayat tersebut nahnu narzuqukum wa iyyahum. Didahulukan kalimah kum, kami berikan makan pada kamu dan anak-anak kamu dan mereka. Dalam surah Isra, kemiskinan belum berlaku, cuma mereka takut berlakunya kemiskinan. Jadi Allah kata nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang bagi makan pada mereka dan pada kamu. Anak ini didahulukan. Sebab apa? Sebab hakikatnya belum ada kemiskinan. Jangan risau, anak tadi bawa rezeki. Lalu dalil ini menunjukkan bahawa Allah SWT larang orang miskin untuk bunuh anak. Allah kata kami yang bertanggungjawab di atas rezeki mereka. Di sini adalah dalil, menjadi dalil kepada kita bahawa menjadi dalil kepada kita tengok balik
Wala khasy. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan kita bahawa anak itu sendiri, bila kita dikurniakan anak, kita artinya telah dikurniakan pintu rezeki, atau kita selalu sebut anak ini membawa rezeki. Dan kata ini bukanlah perkataan yang diambil ataupun dikatakan tanpa ada bukti. Ini merupakan pandangan ulama terhadap ayat ini. Itu anak itu adalah sumber rezeki kedua ibu bapa. Betul, tak boleh bunuh mereka. Sama ada dah berlaku kemiskinan, Allah kata nahnu narzuqukum. Bila dah berlaku kemiskinan, mereka betul-betul mereka dah miskin, jangan bunuh anak. Sebab Allah yang bagi kamu makan dan bagi mereka makan. Kalau kamu tak jatuh miskin lagi, jangan takut. Anak ini akan bawa rezeki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang berzeki bagi mereka dan kepada kamu. Okey. Allah sebut nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan ayat ini ditujukan kepada orang kafir, menunjukkan bahawa rezeki Allah itu mengenai atau diberikan kepada seluruh manusia, sama ada beriman atau tidak beriman. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut nahnu narzuqukum wa iyyahum, ini adalah ditujukan kepada orang yang Nabi sedang baca pada mereka, dan mereka adalah orang kafir. Jadi bab rezeki, semua orang berhak mendapat rezekinya. Allah Maha Adil, Allah berikan kepada semua manusia bab rezeki. Cuma hidayah Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan kepada orang beriman. Okey. Allah sebut wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalimah auladakum, aulad, kalau digunakan dalam secara berasingan, tak disebutkan lelaki atau perempuan, aulad itu adalah mengandungi makna anak lelaki dan anak perempuan. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian, anak lelaki dan perempuan. Menjadi adat jahiliah mereka membunuh anak perempuan. Kenapa? Sebab mereka takut anak ini akan merosakkan akhlak mereka, atau anak ini akan dipermainkan atau dilacurkan. Jadi mereka takut malu. Dan kenapa mereka boleh, orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Arab takut anak mereka dipermalukan atau dilacurkan? Kerana mereka khawatir adanya kemiskinan nanti, menyebabkan anak mereka terpaksa lakukan perkara demikian. Itu yang disangkakan oleh orang-orang Quraisy terhadap anak-anak mereka. Namun adat ini telah ditinggalkan. Betullah membunuh anak ini antara membunuh kanak-kanak antara satu jenayah yang sangat jahat. Ada satu jenayah yang sangat jahat. Okey. Bab mafhum mukhalafah kita tinggalkan. Terus masuk pada wasiat yang keempat. Allah kata, "Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Dan jangan kalian dekati perkara-perkara yang keji, sama ada yang zahir atau yang tersembunyi. Fahisyah artinya perkara yang keji. Kenapa dinamakan sebagai fahisyah? Fahisyah ini adalah dosa-dosa besar, dzambul azim, dosa besar. Kenapa dinamakan sebagai fahisyah? Satu, dia sangat buruk. Kejahatan itu sangat besar dan sangat buruk. Yang kedua, disebut nama sebagai fahisyah, kejahatan ini merupakan perkara yang dijijik oleh fitrah manusia secara asalnya. Jadi Allah kata, kalau berkaitan dengan perkara-perkara yang jijik, tapi dan jijik, kamu rasa jijik, kamu rasa tak suka dengannya, Allah pun haramkan. Cuma hawa nafsu rasa seronok dengannya. Kalau dalam bab kali ini, caranya adalah la taqrabu, jangan dekati. Sebab tu kalau kita tak boleh tahan dengan satu maksiat. Ada orang tak boleh tahan melihat perkara haram. Ada orang tak boleh tahan tengok duit terbiar. Ada orang tak boleh tahan nampak jawatan kosong. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan satu jawatan walaupun dengan cara yang haram.
Atau ada orang yang tak tahan, orang yang bekerja pegawai kerajaan tak tahan untuk terima rasuah. Dan caranya macam mana? Dia semua perkara fahisyah, perkara yang keji. Caranya jangan dekati, jangan bagi ruang, tutup pintu serapat-rapatnya. Tiap-tiap orang ada cara masing-masing. Tiap-tiap orang tahu masalah masing-masing. Jadi masalah yang perkara-perkara buruk yang tak mampu kita tinggalkan. Cara macam mana? Kita potong jalan. So, la taqrabu artinya kita adanya hukum syariah, iaitu tutup jalan menuju kepadanya. Jangan dekati langsung. Wala taqrabu, jangan kalian dekati. Tak ada ruang langsung. Nak masuk ke mana? Ayat Quran keseluruhannya Nabi SAW yang sampaikan. Kita tengok balik. Jadi Allah Nabi ayat Quran semua sekali. Nabi sampaikan, Nabi ajarkan cara untuk kita elak daripada perkara-perkara maksiat dan keji. Cara macam mana? Potong jalan terus. Jangan benarkan kita mendekati perkara yang keji. Apa dia perkara yang keji? Al-fawahish. Sebagian ulama kata fahisyah adalah zina. Sebagian tafsiran yang lain kata kalau zina tu zina jadi macam mana erti zina yang terang dan zina yang tersembunyi. Allah sebut wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan dekati perkara keji sama ada yang zahir atau yang batin. Yang zahir artinya orang yang melacurkan diri, yang batin adalah orang-orang yang melakukan perzinaan hanya kepada kekasihnya. Jadi ma zaharin min awal ma batan. Sebagian daripada ulama kata fahisyah yang zahir itu adalah arak dan menikahi keluarga sendiri atau menikahi mahram sendiri, manakala wa ma batan itu adalah zina. Ini kaul yang kedua. Ada ulama kata fahisyah yang zahir itu adalah arak, dan fahisyah yang secara sembunyi adalah zina. Kedua-duanya dia kata, yang penting semua perkara yang buruk, yang fahisyah, itu perkara yang buruk dalam syariat, dipandang buruk oleh fitrah yang asal, dan ianya merupakan dosa besar, semua nama fahisyah, dan ianya adalah umum, merangkumi segala yang Allah Subhanahu wa taala larang. Semua yang Allah Subhanahu larang, semua yang perkara-perkara ini tak kira lah zina, arak dan sebagainya, semuanya dipanggil sebagai fahisyah apabila dosanya Allah larang dengan sekeras-kerasnya, dan manusia pun tahu bahawa ianya perkara yang keji. Okey. Allah kata wala taqrabu, jangan kalian dekati. Larangan membawa arti haram. Haram kamu mendekati. Kalimah ini Allah sebut la taqrabu wala taqrabul fahisyah. Kalimah menggunakan lamun nahiyah ini, lam nahiyah, lam jangan kamu dekati. Dalam ayat ini kalimah la taqrabu mengandungi 4 perkara. Dan jangan dekati artinya adanya lam nahiyah yufidul umum. Dia mengandungi 4 perkara. Apa perkara tersebut? Jangan dekati orang-orang yang melakukan fahisyah. Yang kedua, maksudnya jangan juga dekati keadaan-keadaan yang boleh membawa kamu kepada fahisyah. Boleh juga bermakna ataupun dalamnya terangkum makna jangan dekati tempat-tempat berlakunya fahisyah. Dan terkandung dalamnya jangan dekati waktu-waktu yang boleh berlaku fahisyah. Contoh orang yang tak boleh tahan diri daripada melihat aurat wanita ataupun dekati zina. Maka cara macam mana? Allah kata jangan dekat. Jangan dekat apa? Jangan dekat orang yang al-afrad, iaitu individu yang mendekatkan kamu pada zina. Yang kedua, jangan dekat keadaan-keadaan yang boleh bawa kamu kepada zina. Atau jangan dekati tempat-tempat yang bawa kamu dekat pada zina. Sama ada di tempat-tempat dengan rumah, jangan berehat depan rumah pelacuran, atau jangan
pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan sebagainya sekiranya berkaitan dengan melihat ke haram tempat dan masa. Maksud jangan kamu berikan masa, jangan kamu dekati ataupun mendekati masa-masa yang boleh bawa kepada zina atau fahisyah. Contohnya kalau ada waktu yang sesuai untuk lakukan itu waktu malam. Jangan waktu malam pergi ke kawasan demikian. Waktu itulah waktu yang haram untuk kita pergi mendekati satu perkara yang kita jangkakan boleh dekatkan kepada fahisyah. Di kalimah la taqrabu dia sangat umum, merangkumi segala perkara yang disebutkan tadi. Wala taqrabu. Allah tak kata wala ta'tu atau wala tumarisu. Allah kata jangan dekati. Allah tak kata jangan buat. Allah tak kata jangan buat. Kenapa? Sebab jangan dekati itu bukan sekadar Allah larang perbuatan tersebut, Allah juga larang sebab-sebab yang boleh terjadinya perbuatan tersebut. Maka wujudlah kaedah usul yang ulama usul sebut la yatimul haram ma la yatimul haram illa bihi fa huwa haram wa tarkuhu wajib. Satu perkara ya yang takkan berlaku haram, takkan terjadinya satu perkara haram kecuali ada pada dia, maka kita wajib tinggalkan perkara yang haram tersebut. Jadi kalau ada orang yang tak boleh pegang headset bersendirian, tak boleh dia mempunyai internet dan sebagainya, dia akan tengok perkara haram, dia wajib tinggalkan. Tinggalkan buat sementara, islahkan diri sehingga dia berjaya meninggalkan satu dosa yang dianggap mendekati zina ataupun mendekati fahisyah. Atau orang yang tidak boleh tak tahan dengan rasuah, maka pilihlah jadual atau pilihlah tugas yang mengelak berdepan dengan manusia. Ini semua usaha yang dinamakan sebagai wala taqrabul fahisyah ma zahara minha wa ma batan. Sama ada yang zahir ataupun yang dilihat oleh manusia, atau yang batan yang tersembunyi. Wasiat pesanan yang kelima. Ini pesanan terakhir pada ayat yang pertama. Allah kata wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan kamu bunuh mana-mana jiwa yang Allah haramkan. Semua jiwa Allah haramkan. Illa bil haqq, kecuali dengan hak. Dengan hak artinya orang yang Allah benarkan untuk dibunuh. Siapa mereka? Mereka tergolong dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yahillu damu muslim illa bi thalath. Orang muslim itu tidak akan dihalalkan kecuali dengan tiga perkara. As-sayyibuz zani, seorang yang telah berkahwin dan berzina, maka dihukumkan hukuman rajam padanya. Wan nafsu bin nafsi, dan hukuman orang yang mencuri, orang yang membunuh. Nafsu bin nafsi, itu maksudnya minta maaf, saya minta maaf. As-sayyibuz zani ialah orang yang muhsan, yang berzina, maka dia boleh direjam. Di hak rejam mereka tidaklah masuk dalam larangan di sini. Orang yang bunuh manusia, kita jalankan hukuman untuk qisas terhadapnya. Ini juga merupakan tidak termasuk dalam larangan. Dan yang ketiga, orang yang murtad, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad tinggalkan agama dia, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Jadi mereka kalau mereka dibunuh, artinya mereka orang yang membunuh mereka tidak dianggap melakukan larangan yang ada dalam ayat ini. Dan secara keseluruhannya, semua jenis maksiat yang melibatkan hawa nafsu dan keinginan syahwat, Allah akan menggunakan kalimah la taqrabu, jangan dekati. Dan manakala semua maksiat selain daripada syahwat, Allah terus kata la taqtulu. Dalam ayat ini, ayat sebelumnya Allah kata la taqrabul fawahish. Untuk kejahatan yang jiwa kita rasa suka, jangan dekati. Tapi untuk kejahatan kita pun tak suka. Ianya berlaku mungkin dengan secara tidak sengaja. Caranya adalah jangan buat. Allah kata ayat kata wala taqtulu, jangan buat. Zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun.
inilah pesan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa, iaitu agar kalian berakal. Jadi dengan memahami 5 perkara tadi, ia akan bawa kamu jadi lebih faham dan lebih berakal. Dan orang yang tak faham 5 perkara yang disebutkan ini sebagai perkara yang dicegah dan dilarang, dia adalah orang yang seolah-olah orang yang tidak berakal. Okey. Allah kata la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Ada satu kaedah dalam satu kaedah tafsir, iaitu al-hukm al-mu'allaq ala wasfin yazidu bi ziyadatihi wa yanqusu bi nuqsanihi. Satu hukum yang diakhiri yang satu perkara, satu hukum yang diakhiri dengan sifat tertentu yang disifatkan padanya, bererti bila bertambah sifat itu ada padanya, maka bertambahlah sesuatu hukum itu padanya. Bila berkurang sesuatu sifat itu padanya, maka berkuranglah kesan hukum padanya. Contoh, Allah la'allakum ta'qilun. Ini adalah al-hukum al-mu'allaq, hukum Allah agar kalian berakal. Allah sebutkan 5 perkara. Makin faham kita tentang pengharaman 5 perkara tadi, kita makin berakal. Makin kurang faham kita, makin kurang akal. Begitulah secara kaedahnya. Okey. Masuk pada ayat yang kedua. Kita berbaki 10 minit. Allah berfirman, "Wala taqrabu malal yatim." Jangan kamu dekati harta anak yatim, illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga anak tadi matang pemikirannya. Di sini Allah sekali lagi gunakan kalimah la taqrabu malal yatim. Jangan dekati harta anak yatim. Kenapa Allah katakan jangan dekat? Sebab anak yatim tak tahu uruskan harta. Anak yatim tak kenal harta dia. Kalau ayah dia meninggal, harta berapa banyak sekalipun, dia tak tahu dia berapa. Dia tak tahu nilai duit, tak tahu nilai barang-barang tertentu. Jadi mereka ni mudah tertipu dan mudah ditipu. Maka ramai orang, ada orang yang cuba dekati orang-orang yang begini, orang-orang yang lemah untuk mengambil harta mereka. Jadi kalau ada kecenderungan begitu, lebih baik jangan dekati harta anak yatim. Kecuali orang-orang yang layak. Orang layak itu orang-orang yang dekati harta anak yatim dengan tujuan untuk memperbaiki atau memperelokkan. Iaitu dia dekati dengan billati hiya ahsan. Iaitu dia pergikan anak yatim, dia tolong, dia jaga, dia dan segala perkara yang baik. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, hatta yablugha ashuddah, sehingga anak tadi dia matang pemikirannya. Okey, ini pesanan yang ke-6. Pesanan yang ke-6. Jadi ayat ke-6 ini bahawa syariat ini sangat menjaga hak orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Okay. Pesanan yang ke-7. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan hendaklah kalian sempurnakan al-kail timbangan, wal mizan. Dan al-kail adalah takaran, wal mizan adalah timbangan. Sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Okay. Ini berkaitan dengan perniagaan. Dengan adil, artinya kita tidak mengambil hak orang lain. Tapi kalau kita nak lebihkan hak, itu dibenarkan. Maksudnya dengan kehendak kita nak bagi hak orang lebih, itu dibenarkan. Dan kalau nak cari persamaan sekalipun, kita takkan mampu sama 100%. Tapi kita perlu berusaha untuk timbang dengan kadar yang adil, yang sama. Sebab tu kalau kita tak mampu juga, manakala contohnya setengah barang tak tahu. Kita tak tahu sama atau tidak jumlah beras, jumlah ini dan jumlah itu. Maka caranya Allah kata la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak paksa seseorang dengan satu perkara kecuali yang dia mampu lakukan.
Jadi artinya kalau kita dah cuba untuk adilkan timbangan, berlaku juga kekurangan. Allah la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebankan suatu amalan kecuali apa yang mampu dilaksanakan. Yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau bercakap adalah adil walaupun keluarga terdekat, dan berkaitan keluarga sendiri. Dalam bab bercakap ini perlu adil. Kita bila berlaku isu apa kita bercakap perlu adil. Walaupun kena pada keluarga sendiri. Udza qurba, kaitan keluarga terdekat atau kawan terdekat. Jangan disebabkan yang cakap tu kawan kita maka dia kita bela segala keadaan. Sebab itu kita perlu ada kaedah ini dalam hidup kita. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau kalian bercakap, hendaklah kalian bercakap dengan adil walaupun berkaitan dengan kaum kerabat kamu. Jadi perintah ini al-amru yufidul wujub. Jadi ini adalah wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Bercakap adil. Walau kana dha qurba, kalimah walau dipanggil wasliyah. Wasliyah iaitu wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, itu hendaklah bila kamu bercakap, hendaklah bercakap dengan adil walaupun ianya berkaitan dengan keluarga kalian. Wa wasliyah tufidul mubalaghah fil hal. Artinya jangan buat perkara yang dilarang oleh Allah SWT dengan sebenarnya. Ayat wasiat yang ke-9. Wa bi ahdillahi awfu, dan hendaklah kalian tunaikan ahdullah. Ahdullah artinya apa yang kamu janji dengan Allah. Sama ada dalam WhatsApp janji dengan Allah, dengan janji Allah kita dengan nazar, ataupun dengan orang yang janji dengan seorang melalui WhatsApp, hantar kami Nabi sekalian, apa saja janji sama manusia, janji dengan Allah, segala jenis janji-janji ini termasuk dalam ahdul. Jadi semua orang perlu tunaikan janji yang kecil, janji yang besar, semua sekali termasuk ayat wa bi ahdillahi aufu. Dan yang terakhir sekali wasiat yang ke-10, wa bi ahdillahi aufu. Kemudian Allah tutup pesanan yang ke-9 ini dengan ayat Al-Quran. Allah kata, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Perkara-perkara Allah memberikan pesanan pada kalian agar kalian beringat. Dan pada ayat terakhir, ayat yang 153, dan pesanan terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya jalan ini merupakan jalan yang lurus, hendaklah kalian dan jalan yang lurus dan hendaklah kalian ikutinya. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan sesat. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Jadi jalan yang lurus, agar kalian beringat, dan wasaqu bihi la'allakum tattaqun, agar kalian beringat. Ini disebutkan terhadap 4 jenis kesalahan yang disebutkan dalam ayat yang ke-152. Ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uh. Dan jalan ini jalan yang lurus dan kalian ikut, wa la tattabi'us subul, dan jangan ikut jalan yang lain. Jalan yang lain itu jalan yang tak diajar oleh Rasulullah SAW, sama ada jalan yang bid'ah atau jalan musyrikin atau jalan kufar. Semua di jalan fatafarraqu bikum an sabili, jalan yang akan memecah belahkan manusia daripada jalan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah pesanan Allah kepada kalian semua agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, adakah dia berkaitan dengan ikut jalan Allah? Ya. Berkaitan dengan ayat yang ke-153, dan dia berkaitan dengan semua yang diamalkan sejak ada pesanan yang pertama.
Okey. Jadi insyaAllah sampai di sini. Dan saya maaf, saya jujur je, saya mohon maaf banyak-banyak. Pasal saya mengajar, saya maaf datang mengantuk, minta maaf banyak-banyak pada beberapa perkara yang beberapa tempat yang tak disengajakan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kemudian kita insyaAllah, kita kalau ada soalan, tak ada soalan, insyaAllah semoga Allah SWT mudahkan urusan ini semua. Ini 10 pesanan ini pesanan yang ada pada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Pesanan ini memang ada dalam Al-Quran, pesanan yang sama ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Okey, insyaAllah. Jadi sampai sini saja. Semoga kita pertemuan yang manfaat, yang baik Allah SWT, yang lemah kurang dan bahasa sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak di atas segala kekurangan dalam penyampaian pada pagi ini. Semoga Allah mengampunkan kelemahan tersebut dan semoga Allah SWT berikan kebaikan pada tuan-tuan yang mengikuti. Dan saya mohon maaf sekali lagi di atas apa yang berlaku banyak yang jatuh dan juga dan sebagainya. Semua ini saya mohon maaf banyak-banyak. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.